Seterusnya kita lihat pula contoh aplikasi sistem kawalan pneumatik. Baik, kita lihat rajah 4.33 tu, penggunaan sistem pneumatik dalam operasi kawalan pergerakan pintu. Ini pintu nak tutup, nak buka. Dikawal oleh sistem pneumatik. Kendalian litar kawalan pneumatik untuk mengawal pintu. Baik. Sistem kawalan pneumatik boleh digunakan untuk mengendalikan pintu. Rajah 4.33 menunjukkan penggunaan sistem kawalan pneumatik dalam operasi pergerakan pintu. Operasi kawalan pergerakan pintu adalah seperti berikut. Apabila butang switch on ditekan, pintu akan terbuka. Apabila butang switch off ditekan, pintu akan tertutup. Baik, itu kaedah kendalian dia ataupun operasi dia. Baik, kita lihat kendalian litar kawalan pneumatik. Rajah 4.34 yang di bawah tu, dan rajah 434 di muka surat sebelah, muka surat 208, 4.34B. Yang di muka surat ni 4.34A. Menunjukkan kendalian injak kawalan litar kawalan pneumatik. Litar kawalan pneumatik ini terdiri daripada satu injak kawalan arah 4-2 dan dua injak kawalan arah 3-2 yang membolehkan silinder dui tindakan berfungsi. Kelebihan menggunakan gabungan injak kawalan ini adalah mengekalkan kedudukan injak sehingga terdapat perubahan pada kedudukan syarat masukan. Baik. Kita tengok. Dekat sini ada 3 injap. Ada 3 injap. Injap yang nombor 1 tu ialah untuk mengawal injap nombor 2. Maksud dia untuk menolak injap 4-2. Maksud dia injak yang nombor 2 tu untuk bergerak ke sebelah kiri. Manakala injak kawalan pintu off tu, yang tak ada nombor tu, injak yang tak ada nombor tu, yang ni. Injak yang ni untuk mengawal injak yang kedua ni supaya bergerak ke sebelah kanan. Bergerak ke sebelah kanan. Ini yang ada satu injak kawalan untuk off, ada satu injak kawalan untuk on. Baik. Kita lihat di muka surat sebelah kendalian dia. Kawalan pintu dibuka. Bekalan udara sedia ada dibekalkan kepada kedua-dua injak kawalan 32A dan 32B. Injak 32 yang di bawah tu. Yang di bawah ni. Ini ialah injak 32. Ini injak 32. Injak 32 ni untuk mengawal injak 4-2 yang di atas ni. Ini injak 4-2. Ini kendalian dia apa? Yang di bawah tu punat tekan. Yang di atas itu ialah isyarat pandu. Yang dikawal oleh sistem pneumatik. Udara termampat tadi akan menolak injap ni sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Baik, aliran bekalan udara dibekalkan kepada injak kawalan 32B melalui arah aliran 1 dan menyebabkan injak kawalan 42 berkendali. 3. Injak kawalan 42 berkendali dengan membenarkan pengaliran aliran bekalan udara melalui arah aliran 2.
isyarat keluaran injak kawalan 42 akan menukarkan keadaan injak kawalan kepada keadaan on, iaitu menggerakkan omboh ke arah kiri bagi membuka pintu kenderaan. Isyarat pada injak kawalan akan kekal begitu. Baik. Tadi saya dah jelaskan, ya, injap kawalan arah 42 ni ialah injap yang akan mengawal silinder. Ialah injap yang akan mengawal silinder ni. Ya, yang akan mengawal silinder ni. Sama ada bergerak ke sebelah kanan ataupun kembali ke kedudukan asalnya. Punca udara termampat dia di sini. Ya. Ni. Bukan datang daripada injap ni. Ya. Injap 32 ni, yang kiri kanan ni adalah untuk mengawal injap 42. Untuk mengawal injap 42, bukan mengawal silinder. Ya. Okey. Walaupun dalam sistem ni, dalam litar skematik ni, kita nampak ada berapa punca udara termampat? Ada 3 kan? Ada 3. 1, 2, 3. Ini hanya simbol. Hakikatnya ada satu saja punca udara termampat. Ya. Baik. Apabila punat dilepaskan pada injak kawalan 32B, aliran udara akan berhenti dan menyebabkan ruang silinder hilang tekanan. Pegas yang berkeadaan mampat pada injak kawalan 32B akan kembali ke kedudukan asal. Baik. Ini ada pegas. Ada pegas. Pegas ni akan pegas ini ni pegas akan mengembalikan injap 32 ni kepada kedudukan asal. Injap. Tapi injap 42 ni dia dikawal oleh udara bertekanan. Udara bertekanan ataupun udara termampat melalui mod kendalian isyarat pandu. Baik, sekarang kita tengok pula kawalan pintu ditutup. Off. Baik. Untuk menutup semula pintu, punat ditekan dan injak kawalan 32A berkendali dengan bekalan aliran udara sedia ada. Yang ni. Injap yang di sebelah kiri ni. Injak 32 di sebelah kiri ni ditekan. Bila ditekan, udara termampat akan masuk kat sini. Udara termampat akan masuk ke sini menolak injap 42 ni ke sebelah kanan. Menolak injap 42 ni ke sebelah kanan. Jadi injap 42 ni akan berkendali pada bahagian ni. Pada bahagian ini. Apa jadi bila dia berkendali pada bahagian ni? Baik. Bila injap 42 ni berkendali pada bahagian tu, udara termampat, udara termampat akan masuk terus ke sini dan ke bahagian belakang silinder ni, lalu menolak omboh ni ke sana. Bila menolak omboh ke sana, rod tu akan menolak pintu. Akan menolak pintu untuk ditutup. Untuk ditutup.
Ya. Okey. Kita tengok keterangan dia. Aliran bekalan udara dibekalkan kepada injak kawalan 32A melalui arah aliran 3 dan menyebabkan injak kawalan 42 berkendali. Tadi tu yang saya terang tu. Injak kawalan 42 berkendali dengan membenarkan pengaliran aliran bekalan udara melalui arah aliran 4. Isyarat keluaran injak kawalan 42 akan menukarkan keadaan injak kawalan kepada keadaan off, iaitu ditutup. Iaitu menggerakkan omboh ke arah kanan bagi menutup pintu semula. Isyarat pada injak kawalan akan kekal begitu. Dia bila dilepaskan, bila injak kawalan 32 ni dilepaskan, maksud saya injak kawalan 32A. Injak kawalan 32A ni apabila dilepaskan, spring ni akan menolak balik injak ni pada kedudukan asal. Apabila dia berada pada kedudukan asal, udara termampat tak boleh lalu. Bila dia, maksud dia guna, bila dia lepas, dia akan berkendali pada bahagian yang ini. Pada bahagian yang ini. Jadi dekat situ udara termampat, terus kat sini. Jadi udara termampat daripada punca bekalan tak dapat masuk, terhenti kat situ. Jadi injak 42 ni kekal. Kekal kedudukan dia seperti itu. Ya. Okey. Apabila punat dilepaskan pada injak 32A, aliran udara akan terhenti menyebabkan ruang silinder hilang tekanan. Pegas yang berkeadaan mampat pada injak kawalan 32A akan kembali ke kedudukan asal. Yang saya dah terang tadi. Baik, itu saja tentang contoh aplikasi kawalan pneumatik yang digunakan pada pintu kenderaan. Baik, seterusnya kita lihat perbezaan antara sistem kawalan pneumatik dan sistem kawalan hidrolik. Okey, dua sistem, pneumatik dan hidrolik. Kita tengok perbezaan. Sistem pneumatik menggunakan medium udara termampat, manakala sistem hidrolik dia menggunakan bendalih hidrolik bertekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kos penghasilan udara termampat adalah murah. Sebab apa? Udara free, boleh ambil daripada atmosfera persekitaran kita. Sementara kos kendalian hidrolik adalah mahal. Bendalih hidrolik ni kena beli, kan? Jadi mahal pula tu. Ketiga, kendalian peralatan dan komponen lebih bersih untuk sistem pneumatik. Sebab apa? Sebab dia menggunakan udara. Jadi udara ni lebih bersih berbanding dengan hidrolik. Peralatan dan komponen hidrolik kurang bersih sebab menggunakan bendalih hidrolik. Bendalih hidrolik ni berminyak. Yang keempat, sistem pneumatik digunakan untuk kerja ringan. Itu sebab dia punya komponen-komponen pun kecil-kecil. Berbanding dengan sistem hidrolik digunakan untuk kerja berat. Itu sebab komponen bagi sistem hidrolik ni dia lebih besar berbanding dengan pneumatik. Baik, udara termampat memberikan rintangan aliran yang rendah dalam sistem pneumatik. Sementara bendalih hidrolik menghasilkan rintangan yang tinggi.
Seterusnya, sistem pneumatik membuat kerja lebih pantas tetapi kadang-kala tersekat. Sementara sistem hidrolik membuat kerja perlahan tetapi lancar. Sistem pneumatik tidak sesuai untuk kerja yang berhenti separuh jalan. Dia tak boleh kerja berhenti-berhenti. Sementara hidrolik sesuai untuk kerja yang memerlukan sistem terhenti separuh jalan. Dan akhir sekali, sistem pneumatik boleh berfungsi pada suhu yang tinggi. Sementara sistem hidrolik berbahaya jika digunakan pada suhu yang tinggi kerana bendali hidrolik sangat mudah terbakar. Dia ada unsur-unsur minyak. Kalau kita tengok dekat bawah tu, itu ialah gambar foto mesin hidrolik dan juga mesin pneumatik. Contoh. Baik. Kita telah pun selesai kawalan pneumatik.